Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat ke-19 dan 20 dari surah Yusuf. Sila buka muka surat 597 jilid yang keempat, tafsir Ibn Katsir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Qala ya bushra hadha gulam wa asarru bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Wa sharawhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Sadaqallahul azim. Kemudian datanglah sekelompok orang musafir, lalu mereka menyuruh orang mengambil air. Maka dia menurunkan timbanya, dia berkata, wah, khabar gembira, ini seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, iaitu beberapa dirham sahaja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf AS. Saya telah terangkan kepada tuan-tuan bahawa perkataan Ya Bushra ni dia merupakan satu bentuk munada. Munada mufrad, iaitu kata seruan bersifat individu. Seakan-akan kata Ya Bushra dijadikan isim munada seperti kata kita Ya Zaid, Ya Ustaz. Dan bagi yang bacanya Ya Bushrai, maka dia menjadi munada mudhaf. Ni sudut bahasa Arab, Ya Bushrai juga ada kira seperti itu. Kemudian wasaru bida'ah, yang dimaksudkan dengan huruf waw di sini adalah para musafir, orang yang dalam kafilah itu. Dan yang dimaksudkan dengan washarauhu, iaitu maksud hak itu adalah Yusuf. Maknanya mereka menyembunyikan Yusuf dan mereka menjual Yusuf. Ada yang mengatakan mereka menyembunyikan kejadian dan penemuan Yusuf dalam perigi itu. Mereka berkata kepada penimba air, angkat dia, angkat budak ini, berikan kepada kami agar kami dapat menjualnya di Mesir. Dari Ibn Abbas mengatakan bahawa dhamir huruf waw ini kembali pada saudara-saudara Yusuf yang mereka berkata kepada para pedagang. Kerana saya telah terangkan dalam tafsir Ibn Katsir bahawa abang-abang ini berlega-lega lagi di tempat kejadian. Selepas mereka memaklumkan kepada si ayah, Yusuf telah dimakan serigala. Jadi mereka, mungkin dengan sebab mereka lah mengajak kafilah itu ke tempat tersebut, bila kafilah yang lalu itu melihat ada pergerakan orang munda-mandi lalu di kawasan tersebut. Dan mereka telah pun mengadakan konspirasi yang berikutnya, iaitu dengan menjual Yusuf dan memaksa Yusuf supaya jangan mengaku dia sebahagian daripada keluarga itu, kalau tidak dia akan dibunuh. Jadi Yusuf hanya terdiam kerana takut saudara-saudaranya akan mengapa-ngapakannya. Sekarang sebelum itu pun telah berlaku bagaimana kita menceritakan, para ulama tafsir membawakan, meriwayatkan dalam perjalanan pergi ke tempat permainan itu pun Yusuf telah dipukul, ditempeleng, ditolak, bahkan dipijak. Jadi ini menyebabkan bila Nabi Yusuf berada dalam perigi itu, hanya abang yang bernama Yahuza yang merupakan yang paling waras di kalangan adik-adiknya. Dialah satu-satunya yang simpati pada Yusuf, dan dialah yang telah mengujuk mereka supaya tidak membunuh Yusuf. Madailah mencampakkannya saja ke dalam perigi tersebut. Dan dalam setengah-setengah kitab tafsir menceritakan bahawa Yahuza ini yang datang kepada Nabi Yusuf setiap hari membawa makanan. Satu hari ketika Yahuza datang kepada Yusuf, dia tidak mendapatkannya, tidak menemui Nabi Yusuf ini. Akhirnya dia melaporkan perkara tersebut kepada saudara yang lain. Mereka pun datang kepada para musafir, dan mereka tahu para musafir dalam kafilah itu yang telah mengeluarkan Yusuf dari perigi, dan mereka pun berunding untuk menjual Yusuf kepada kumpulan kafilah itu dengan harga yang murah. Wallahu a'lam, ini pendapat yang dipilih, yang tarjih oleh Al-Imam Ibn Katsir, iaitu kata beliau wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka tidak tarik hati kepadanya. Maksudnya saudara Yusuf, bukannya rombongan kafilah itu. Kerana rombongan musafir itu merasa senang bila melihat Yusuf. Mereka mengatakan Ya Bushra hadha gulam, aduhai cantiknya budak ini. Siapa pula yang buang dia ke dalam perigi? Mereka rasa kagum dengan Yusuf. Yang tidak kagum, bahkan benci dan mungkin meluat pada Yusuf, ini adalah adik-adiknya sendiri. Maka tarjih Imam Ibn Katsir wa kanu fihi minaz zahidin, itu adalah merujuk kepada abang-abang Nabi Yusuf, bukan musafir itu, bukan kafilah yang dalam perjalanan musafir itu. Iaitu saya telah terang kepada tuan-tuan, rombongan musafir itu masa senang dengan menemui Yusuf, melihat fizikalnya, cantikannya, dan mereka cuma merahsiakan sebagai barang dagangan. Jadi Yahuza datang ke perigi itu, dia melihat Yusuf tidak menyahut panggilannya ketika dipanggil, dihulurkan makanan itu. Maka abang-abang Yusuf ini yang tidak tertarik kepada Yusuf, bahkan menjualnya dengan harga yang murah.
Jadi bakhsin ini ada sebahagian mentafsirkan dengan makna yang haram, sebahagian mentafsirkannya dengan maksud sedikit. Wala tabkhasuna sa'asyahum, jangan kamu merimeh-timehkan manusia itu pada kelebihan yang ada pada mereka. Jadi perkataan bakhs ini merujuk kepada beberapa makna. Sama ada dia dengan harga murahan, iaitu kata Ibn Abbas mungkin dalam 20 dirham dia dijual pada harga yang sangat murah, ataupun kurang daripada itu. Riwayat-riwayat Israeliat yang sampai kepada mereka mengatakan demikian. Ataupun bakhsin ini merujuk kepada makna zulmin. Walaupun demikian, bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Kerana yang dimaksudkan sudah jelas, sudah difahami bahawa wang dari harga Yusuf dijual memang tetap haram. Dalam apa jua keadaan pun tidak menghalalkannya. Kerana dia seorang Nabi, putera kepada seorang Nabi, cucu kepada seorang Nabi. Dan cicit kepada Ibrahim AS, Khalilullah, Khalilur Rahman. Tapi apa yang dimaksudkan dengan kata bakhsin ini adalah barang murahan ataupun dalam bentuk syahadatul zur, kepalsuan bahawa dia ni merupakan seorang hamba untuk diperdagangkan. Muslim-muslim rahmati dan dikasihi sekalian. Inilah usaha golongan penentang-penentang dan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala yang cuba untuk melakukan satu kezaliman pada mereka. Kita akan lihat dalam banyak kisah yang dikemukakan oleh Quran, dalam 80% daripada Quran adalah perkisahan. Nanti kita jumpa surat Tur bila Allah menyatakan fa innaka bi a'yunina, engkau dalam perhatian kami. Begitu juga ketika kata Allah SWT terhadap ibu Nabi Musa AS, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Apabila engkau merasa takut kepada Musa ini untuk diapa-apakan, maka campakkanlah dia ke dalam sungai. Sedangkan Nabi Musa pada masa itu masih lagi seorang anak kecil, masih lagi menyusuh, letak dalam kotak, dihanyutkan dalam sungai. Ini perkara apa tuan-tuan? Ini semua adalah perintah daripada Allah SWT. Wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Allah indahnya kisah ini kemukakan dalam surah Al-Qasas itu. Lalu firman Allah kepada ibu ini, jangan takut, jangan sedih, kami akan kembalikan Musa ini kepadamu dan jadikan dia seorang Nabi Allah. Itu juga kisah datuk kepada Nabi, moyang kepada Nabi Yusuf ini, bila Allah menyatakan kulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman kepada api, jadilah engkau ni sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Inilah Allah SWT yang telah menyelamatkan Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi-Nabi yang terkemudian, Rasul-Rasul pilihannya, manusia-manusia kekasihnya. Maka itulah juga Tuhan yang beri jaminan untuk penjagaan terhadap Yusuf AS. Tengok lagi tuan-tuan, ketika Nabi Yunus AS ditelan oleh ikan hut, ditelan oleh ikan nun, apa doanya? Fanada fi dhulumati la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan dia pun menyeru dalam kegelapan yang bertingkat-tingkat itu, kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan, ni zulumat, kegelapan-kegelapan yang tiga. Maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau ya Allah, tiada Tuhan yang benar-benar berhak disembah melainkan engkau. Maha suci engkau, sungguhnya aku ni tergolong di kalangan yang menzalimi dirinya. Maka inilah dia satu perintah daripada Allah SWT yang menukarkan satu kebiasaan menjadi satu perkara yang luar biasa. Satu benda yang biasa menjadi benda yang luar biasa. Bagaimana maksudnya? Logik akalnya, kalau seorang budak, dalam ayat menyatakan gulam, ni kata Imam Al-Qurtubi yang telah kita bincangkan, tentulah usianya pada masa itu 12 tahun ke, di antara 10 hingga 18 tahun lah. 18 tahun ni seorang anak tu dah kuat dah. Kalau abang-abangnya berapa orang tangkap dia, mungkin dia boleh lepaskan diri. Seorang budak lelaki kalau umurnya 18 tahun sudah balik, dia masih kuat. Tapi dalam kes ini memang dia tak mampu lawan, menunjukkan umurnya masih kurang daripada 15 tahun, seperti yang telah kita bincangkan pendapat Imam Qurtubi. Maka bila Nabi Yusuf AS dicampakkan ke dalam perigi itu, bayangkan kegelapan, wahsyah, keseorangan, akarib dengan kalanya, dengan binatang-binatang berbisa hayat, ular airnya, ular bisanya, kegelapannya, nyamuknya. La mu'ina lahu wa la mughith, tak ada siapa yang boleh beri pertolongan, beri bantuan. La dalil wala qarib wala sadiq wala ab, tak ada seorang boleh bagi bantuan, tak ada seorang boleh menjelaskan kepada dia apa yang nak buat. Pengalamannya sangat terbatas nak dibandingkan dengan abang-abang yang besar itu. Tapi semua ini diatasi dengan perintah daripada Allah SWT. Sebagaimana perintah Allah kepada datuknya ketika dicampakkan dalam api itu, Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman kepada api, jadilah engkau selamat dan juga sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Gitu juga kepada Nabi Yunus yang telah kita bacakan ayat surah Al-Anbiya ini. Semuanya mengubah daripada benda yang biasa menjadi luar biasa. Benda yang dalam jangkaan kita berlaku demikian, tapi yang sebenarnya berlaku sebaliknya, penjagaan daripada Allah SWT. Ayat ini kalau kita lihat, ni satu bahagian daripada ijaz Quran. Fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya bushra hadha gulam.
Lalu dia pun menyuruh seorang daripada jemaah ini, kafilah ini, golongan yang musafir ini, supaya yang dipertanggungjawabkan untuk mengambil air, pergi ambil air. Fadla dalwa. Maka dalam konteks ayat Quran kita akan lihat ada penjimatan, iaitu tidak disebut ayat yang panjang lebar. Ini namanya ijaz. Ini satu konteks dalam balaghah. Maknanya tentulah bila dia pergi ke perigi, dia akan turunkan timbanya. Maka tak perlu disebut di sini. Bila dia mengangkat timba itu, tiba-tiba ada seorang, tak perlu disebut seperti itu. Memadai dimasukkan timba, tentulah dia akan tarik keluar. Maka dalam ayat ini ada ijaznya. Fadla dalwa qala ya Bushrah hadza gulam. Dia menurunkan timbanya. Dia berkata, Masya Allah, cantiknya budak ini. Ya Bushrah hadza gulam. Wah, cantiknya budak ini, mana datangnya? Jadi inilah satu pendekatan dalam usul Al-Quran. Wasaru bidha'ah. Walaupun seorang yang merdeka itu tak sepatutnya dijual. Dan makan harga, kalau dalam bentuk dahulu kala ketika adanya perhambaan, menjual orang merdeka, mengambil harta daripada apa yang kita perolehi dengan cara yang haram sedemikian, adalah haram hukumnya. Wa aklu thamanal hurri haramun. Menjual seorang yang merdeka seperti itu, yang telah kita pelajari laqit. Kalau bertemu dengan seorang budak di satu tempat, kita kena ada tanggungjawab, bukan pergi menjualnya seperti yang berlaku dalam kes ini. Tapi akhirnya Allah menyatakan wallahu alimun bima ya'malun. Allah SWT lah yang telah menjadikan semua itu berlaku kepada Yusuf, maka Allah SWT akan menyelamatkannya. Seperti mana yang diceritakan dalam surah Taha, Summa ji'ta ala qadri ya Musa, cerita tentang Nabi Musa AS. Semua benda itu berlaku, ada timingnya, ada time frame-nya, ada satu benda yang nak dipelajari di situ, yang nak diajar oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Ini mereka telah pun menjualnya. Perkataan syarahu kita pernah belajar di awal tafsir Surah Yusuf dahulu. Ni kekuatan yang ada dalam bahasa Arab, iaitu Quran ni sifatnya menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab ini ada musyarak lafzi sebagai contohnya, tadad, satu perkataan yang bawa dua makna dan kadang-kadang makna itu berlawanan satu sama lain. Seumpama ayat ini, ayat ke-20 ini, wasyarahu bi thamanin bakhsin darahim. Mereka kalau ikut bahasa Arab, ishtara maknanya beli, tapi wasyarahu maknanya ba'u. Jadi di sini daripada perkataan syara maknanya ba'. Jadi mereka telah pun menjual Nabi Yusuf ini dengan harga yang murah. Wa kanu fihi minaz zahidin. Berlaku persefahaman di antara abang-abang yang mengetahui bahawa Yusuf telah pun diangkut keluar oleh kafilah ini, dan mereka telah pun bersepakat untuk menjual Yusuf dengan minta kepadanya, jangan mengaku engkau ini sebahagian daripada kami, kalau tidak kami bunuh. Maka dijualnya kepada kafilah itu. Kerana itu tuan-tuan hati dan dikasihan, kalau kita lihat keistimewaan yang ada dalam bahasa Arab ini, perkataan-perkataan yang digunakan oleh Al-Quran, seumpama ayat daripada surah At-Taubah. Contohnya bila Allah menyatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli daripada orang beriman diri mereka dan harta benda mereka, bahawa bagi mereka ni syurga. Perkataan belian ini lebih membuka mata kita untuk berfikir, kerana di situ ada perkara yang namanya bersifat transaction. Banyaknya perkataan-perkataan yang demikian berulang dalam Quran bagi membangkitkan dalam diri si Muslim bahawa hidup mereka ni mesti berjaya maju, seumpama ahli perniagaan. Jadi jangan dipandang satu benda itu dari perspektif yang jumut. Kehidupan ini perlu ada usaha, perlu ada kreativiti. Maka itu tujuan penggunaan perkataan-perkataan seperti ini. Nanti kita akan lihat berulang-ulang perkataan tentu, terutama jenazah Yusuf ini, kerana ada satu hikmah terdapat di sebaliknya yang dikehendaki oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberi kefahaman kepada kita dalam perjalanan kehidupan ini. Hidup ini penuh dengan atas, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada upsnya, ada downsnya. Mudah-mudahan Allah beri pada kita kesuburan iman dan dapat menjadikan Quran ini sebagai panduan menghadapi hari-hari yang kita tidak pasti yang kesulitan cabarannya. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.